Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi 25 Oktober 2022. Saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Calon BN perlu jalani tapisan termasuk dengan Jabatan Agama. Kekom sedia kaji polisi beli balik tangani kes pelajar jual peranti siswa. Calon BN bagi pilihan raya umum ke-15 PRU15 perlu menjalani tapisan dengan pelbagai agensi keselamatan termasuk dengan Jabatan Agama sebelum dibenarkan bertanding. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, saringan dengan Jabatan Agama yang julung kali diadakan itu bagi memastikan pemilihan calon lebih teliti dan mereka tidak terlibat dengan pelbagai isu syariah. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO berkata, pemilihan calon masih dalam proses dan pembentangan pusingan pertama telah dibuat oleh Pengerusi Perhubungan Negeri sebelum dibuat kali kedua dalam perjumpaan sekali lagi. Okey, lawat kunjungan saya. Dan kita pun kena buat saringan juga, kena buat vetting itu antara nama-nama yang dicadangkan tu. Kita akan buat vetting dengan polis, dengan pihak PDRM, pihak SPRM, insolvensi. Mungkin kali ini dengan Majlis Pejabat Agama pun. Ada isu nafkah anak tak bayar ke yang kena judgement dah masuk oleh Mahkamah Syariah ke. Kalau dulu kita tak pernah cek seperti itu. Kali ini mungkin lebih detail. Dalam pada itu, seramai 58,227 pegawai dan anggota polis akan ditugaskan pada hari pengundian PRU15. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, jumlah itu mencukupi bagi memastikan proses pengundian dapat berjalan dengan lancar dengan menempatkan satu anggota bagi setiap saluran mengundi. Selain hari pengundian, anggota dan pegawai polis turut akan diatur gerak pada hari pengundian awal, hari penamaan calon dan waktu penjumlahan undi. Yang pertamanya sewaktu pengundi awal. Seramai 5,661 anggota akan digerakkan. Yang kedua, sewaktu penamaan calon. 31,183 pegawai dan anggota. Yang ketiga, sewaktu penjumlahan undi. 43,716. Dan yang keempat, sewaktu hari mengundi. Sewaktu mengundi itu, memangkah tu, 58,227 pegawai. 58,227 pegawai. Jadi mencukupi. Beliau ditemui selepas mendengar taklimat khas persediaan menghadapi PRU15 dan monsun Timur Laut di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Berhubung pemilihan hari pengundian pada 19 November iaitu pada hari Sabtu pula, Perdana Menteri berkata ia dibuat bagi membolehkan rakyat keluar mengundi. Jelasnya hari Sabtu merupakan hari cuti bagi semua negeri dan rakyat boleh menunaikan tanggungjawab mereka tanpa sebarang masalah. Hari mengundi hari Sabtu. Jadi ramai yang tuduh kajian nak buat trip. Konon-kononnya supaya orang tak balik nak suruh mengundi hari kerja. Tak betul tu. Kita dah tetapkan mengundi hari Sabtu. Kita beri kebebasan sepenuhnya kepada rakyat kita untuk mengundi. Kerana itu hak yang dijamin oleh perlembagaan. Jadi kita bagi mereka mengundi hari Sabtu. Kalau kita buat hari Ahad, ada negeri bekerja hari Ahad. Kalau kita buat hari Jumaat, negeri bekerja hari Jumaat. Tapi hari Sabtu, semua cuti hari Sabtu.
Jadi sebab itu kita pilih hari Sabtu. Dan ini pula mengenai persediaan menghadapi banjir. Seramai 69,235 anggota keselamatan dan penyelamat di seluruh negara sedia dikerahkan. Perdana Menteri menjelaskan jumlah berkenaan akan ditambah sekiranya tidak mencukupi. Anggota PDRM 21,018 orang. Angkatan Tentera Malaysia ATM 18,511. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia 14,829 anggota. APM 10,510. Rela 4,367. Menjadikan semuanya 69,235. Ya, dan kita boleh tambahkan peralatan pun, bot di bawah PDRM ya, ada 1,816 bot, 1,810 kereta 4x4, 1,596 lori, manakala 19 aset udara. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan 2010 Pusat Pemindahan Sementara PPS telah dikenal pasti sebagai persediaan menghadapi bencana banjir. Jelas beliau, sekiranya berlaku kejadian banjir pada hari mengundi, para penduduk terjejas boleh ditempatkan di blok berasingan untuk sementara waktu tanpa mengganggu fungsi pusat pengundian. Sekiranya perlu, mereka akan ditempatkan di lokasi alternatif yang akan diselaraskan pegawai daerah yang ditugaskan. Penerima peranti siswa diberi amaran untuk tidak menjual tablet yang diberikan secara percuma itu kepada pihak lain. Tegas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, tindakan tidak bertanggungjawab terbabit telah melanggar aku janji permohonan yang boleh menyebabkan nama mereka dipaparkan kepada khalayak umum. Jelasnya setakat ini 14 kes diterima dan masih dalam siasatan. Saya akan menimbangkan satu tindakan di mana yang menjual itu di buyback secara resmi ataupun tidak. Kemudian apabila peranti itu kita perolehi, kita boleh trace siapakah yang menjual. Dan mereka-mereka yang mengambil tindakan sedemikian, yakni menjual, ada langkah-langkah tertentu yang boleh kita ambil, termasuk memaparkan nama-nama mereka secara terbuka kepada pengetahuan umum, sama ada di portal peranti siswa, dan juga memaklumkan kepada pihak universiti yang berkenaan. Sebelum ini, tular di media sosial terdapat individu yang menjual tablet peranti siswa menerusi platform dalam talian pada harga bawah pasaran. Dalam perkembangan lain, pasukan khas Jihad Tangani Inflasi mengesyorkan kenaikan subsidi telur dari 8 sen kepada 10 sen sebiji selama sebulan. Ia melibatkan nilai keseluruhan 20 juta ringgit atau harga siling telur dinaikkan sebanyak 2 sen. Tan Sri Anwar berkata pengesyoran itu dibuat bagi mengurangkan jurang harga kos pengeluaran serta harga maksimum yang ditetapkan. Jelas beliau, perkara berkenaan telah diusulkan kepada Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan ia akan dimuktamadkan secepat mungkin. Bagi menutup jurang perbezaan di antara kos sebenar pengeluaran telur dengan harga maksimum campur current subsidi. Jadi kedua-duanya ini diputuskan peringkat jawatankuasa tapi belum dianggap muktamad kerana situasi yang ada pada masa sekarang ini. Perkara ini akan dirujuk kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Keuangan kerana ia ada mempunyai implikasi keuangan dan dia sedikit berbeza daripada keputusan yang telah dibuat oleh Jemaah Menteri beberapa minggu yang lalu.
Tan Sri Anwar memaklumkan jumlah pengeluaran telur ayam bulanan ketika ini adalah 968.8 juta biji berbanding 871.9 juta biji pada bulan biasa. Bagaimanapun, kerajaan tidak bercadang untuk mengimport telur bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan. 232,000 pekebun kecil getah berdaftar di bawah Risda bakal menerima bantuan musim tengkujuh BMT tahun ini. Bayaran RM300 sebulan itu akan diagihkan pada November dan Disember melibatkan peruntukan keseluruhan RM191 juta. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata kerajaan juga bersetuju untuk menaikkan kadar pembayaran BMT daripada RM600 pada tahun ini kepada RM800 bagi tahun depan. Dia macam ni, dia sebenarnya dia bulan 10, 11, 12. Jadi bergantung kepada bila wang tu dimasukkan kepada Risda. Kalau wang tu dimasukkan awal, boleh bayar awal lah. Tapi kalau dimasukkan lewat, bayar lewat. Jadi itu bergantung kepada wang yang dimasukkan ke Risda. Sekarang dah ada dah, sekarang dah siap. Sekarang dah siap. Jumlah penerima itu dah ada. Cuma kita tunggu peruntukan. Kalau peruntukan itu masuk, kita bayar. InsyaAllah kita bayar. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pekebun Kecil Risda makmur peringkat negeri Pahang. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan.
tangkapan oleh pihak polis setiap hari ianya menunjukkan jumlah yang agak besar juga. Memperincikan perkembangan dalam negara. Apabila titah tuanku itu mengatakan ini merupakan bajet yang harus mendapat mandat dan sokongan. Politik, ekonomi serta isu semasa. Saksikan Bicara Naratif setiap Isnin dan Selasa pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. LEAP Summit 2022 bakal memajukan transformasi perusahaan generasi akan datang dengan inovasi bertaraf dunia. Dengan tema Enabling Your Next, Innovate and Transform, persidangan berkenaan menghimpunkan pakar-pakar digital bertaraf dunia serta hampir 300 ketua-ketua industri dari sektor perusahaan dan awam di Malaysia. LEAP Summit 2022 yang dianjurkan buat kali kelima oleh TM1 menjadi platform kepada pemain-pemain industri yang terlibat untuk berkongsi idea baharu dalam memanfaatkan rangkaian digital, kecekapan proses kerja termasuk mengukuhkan keselamatan cyber. Acara yang berlangsung di Ibu Negara itu dimulakan dengan ucap tama oleh pengasas bersama eksekutif Netflix, Mitch Loy, yang menekankan keperluan untuk berani bertindak bagi menjadi peneraju industri serta kekal relevan. Menurut Naib Presiden Eksekutif TM1, Syazurawati Abdul Karim, jumlah pelanggan yang kian meningkat terhadap perkhidmatan dan platform digital kini mempengaruhi operasi perusahaan dalam melaksanakan perniagaan. Kita letakkan persoalan kepada semua orang, apakah our next move forward. Setiap perusahaan, setiap bisnes dalam zaman endemik ini, kita bukan saja about thriving, bukan saja about surviving, about leading the industry and the country as a whole ke arah kehadapan. Fokus ada tiga fokus utama yang kita bentangkan. Antaranya adalah kepentingan untuk terus transformasi, keberanian untuk berinovasi dan menggunakan teknologi dan rakan kongsi sepanjang ekosistem dalam melakukan transformasi begini. LEAP Summit 2022 turut menyaksikan bermulanya 5G Sphere TM1, sebuah program untuk menerajui ekosistem 5G yang merupakan kerjasama antara rakan-rakan teknologi dan penyelesaian pintar terkemuka di Malaysia. TM1 turut menyediakan reruai yang mengetengahkan aplikasi-aplikasi yang dikuasakan oleh 5G untuk penjagaan kesihatan pintar, industri pintar dan bandar pintar serta beberapa penyelesaian dan perkhidmatan digital. My Angkasa Amanah Berhad MAAB menerima pendaftaran 223,247 kes mengenai pengurusan harta pusaka berjumlah 111.6 bilion ringgit anggaran aset. Anak syarikat Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa itu menerima pendaftaran berkenaan dalam tempoh 6 tahun penubuhannya.
Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, pihaknya mahu menjadikan MAAB sebagai penyedia utama khidmat perancangan dan pentadbiran harta pusaka di Malaysia, sekaligus mengurangkan isu harta beku yang tidak dituntut umat Islam dan bukan Islam di Malaysia khususnya. Dan sebenarnya Yayasan My Angkasa Amanah Berhad ni untuk wasiat ni bukan saja untuk orang Islam, tetapi untuk juga bukan Islam lah. Untuk maklumat kita juga bantu menguruskan kes-kes yang benar. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Pengisian Ilmu Perancangan Harta Pusaka bersama pelatih Akademi Da'i Muda Yadim 2022 di Ibu Negara. Indeks pelopor IP Malaysia merekodkan peningkatan 4.0% bersamaan 4.3 mata kepada 111.3 mata pada Ogos 2022. Pertumbuhan ini disokong terutamanya oleh kenaikan kukuh dalam bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan, import benar logam asas berharga dan logam bukan ferrous lain dan bilangan syarikat baru didaftar. Jabatan Perangkaan Malaysia menerusi satu kenyataan berkata, berbanding bulan sebelumnya, IP kembali kepada pertumbuhan positif 1.6% pada Ogos 2022 daripada negatif 2.0%. Ia didorong oleh bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan dan import benar semikonduktor. Melangkah ke hadapan, terdapat tanda Malaysia akan terus mengekalkan momentum pertumbuhannya. Bagaimanapun, prestasi pertumbuhan ekonomi bergantung kepada inisiatif yang diambil untuk menangani kos sara hidup dan usaha dalam mengurangkan kesan pertumbuhan ekonomi dan aktiviti perdagangan global yang perlahan. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Imran disahkan dijangkiti TB. Nasibnya baik sebab dia mendapat rawatan awal. Nampak sihat Imran sekarang. Tak makan ubat lagi ke? Tak boleh begitu. Awak belum sembuh sepenuhnya. Pesakit TB perlu mendapat rawatan dengan sempurna selama 6 bulan untuk sembuh sepenuhnya. Ingat, hanya dengan rawatan yang sempurna, penyakit TB boleh disembuhkan sepenuhnya. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik
kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timas sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah selamat tiba pada pukul 10.50 pagi di lapangan terbang antarabangsa Changi bagi lawatan negara ke Singapura selama 4 hari. Sejurus tiba, baginda berdua berangkat melawat tempat-tempat bersejarah di negara itu. Wartawan Bimala Kasturi Verasamy di Singapura ada laporannya. Keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda berdua disambut Menteri Pendidikan Singapura Chan Chun Sing, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura Dato' Dr. Azfar Muhammad Mustafar dan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Dato' Isham Ishak. Baginda berdua yang berlepas dari Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA diiringi Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Muhammad Zain. Turut berangkat Ananda Sri Paduka Baginda Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afsan Aminah Afizatullah. Hari ini, baginda berdua berkenan memulakan lawatan ke ASEAN Civilization Museum ACM. Sebelum sesi lawatan, baginda berdua berkenan menandatangani buku pelawat dan bergambar dengan pengerusi ACM, Mak Lee dan isteri. Yang di Pertuan Agong kemudian berkenan mengadakan lawatan di beberapa ruang pameran iaitu jewellery di bahagian fashion dan tekstil dan juga rituals bagi segmen seni Islamik. Pada pukul 3 petang, Sri Paduka berangkat melawat Edible Garden City yang berkonsepkan kebun bandar. Kemudian baginda berkenan menghadiri sesi taklimat kira-kira 10 minit yang disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif EGC Samuel Ng. Baginda berdua turut berkenan melawat Sensory Garden dan Rock Garden. Kebun ini merupakan bekas penjara dan kini ditukar menjadi kebun bandar untuk meningkatkan sumber pertanian di Singapura. Esok, Sri Paduka Baginda dijadualkan berangkat ke Majlis Sambutan Negara, Majlis Menghadap dan Majlis Santapan Negara yang dihoskan Presiden Singapura Halimah Yacob di Istana. Bimala Kasturi Verasamy, Singapura, RTM.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan carta angin. Rantau negara pada ketika ini menerima penumpuan angin daripada arah pelbagai hala dengan kelajuan boleh mencecah lebih daripada 40 km sejam. Juga turut dapat dilihat penumpuan angin di sekitar Selat Melaka pada ketika ini dan juga di sekitar utara negeri Sarawak dan juga pedalaman negeri Sabah. Hal ini dapat dilihat melalui paparan imej satelit pada malam ini. Dilihat kelompok awan aktif masih lagi berada di bahagian pedalaman Semenanjung Malaysia dan juga turut memasuki di bahagian perairan Selat Melaka. Hal ini boleh membawa kepada hujan dan ribut petir di kawasan pedalaman Semenanjung Malaysia bermula daripada negeri Perak, negeri Pahang, negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga Johor. Keadaan hujan ini dijangka boleh berlarutan dalam tempoh masa 2 ke 3 jam. Seterusnya kita lihat bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, kelompok awan aktif ini masih lagi berada di bahagian utara negeri Sarawak dan juga hampir keseluruhan bahagian negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga pantai barat, turut meliputi di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Keadaan ini boleh dilihat dengan keadaan hujan dan ribut petir sedang berlaku pada ketika ini di hampir keseluruhan bahagian di negeri Sarawak dan juga di bahagian pedalaman negeri Sabah. Keadaan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada amaran yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning, iaitu kawasan perkapalan Kondor, Reef North dan juga layang-layang. Ia bermula daripada 27 sehingga 30 Oktober 2022. Harus diingatkan kepada orang ramai bahawa keadaan ini amatlah berbahaya bagi kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, seterusnya untuk pengulas sukan malam ini kita akan bersama dengan Syairul. Silakan Syairul. Sasaran Li Zijia tercapai. Peluang Afuzi Zain kekal di Terengganu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syahrul Islam dalam edisi sukan malam ini. Sasaran jaguh badminton perseorangan negara Li Zijia untuk naik ke ranking kedua dunia kini menjadi kenyataan. Pencapaian muncul naib juara pada terbuka Denmark kemarin membolehkan pemain berusia 24 tahun itu memungut keseluruhan 92,528 mata. Ranking terbaru Persekutuan Badminton Dunia BWF itu turut menyaksikan pemain Denmark Anders Thomsen turun ke kedudukan ketiga dengan 87,400 mata. Rakan senegaranya Victor Axelsen pula kekal menguasai ranking pertama
dengan 122,606 mata meskipun terkandas pada peringkat suku akhir terbuka Denmark. Sementara itu, pasangan beregu campuran negara Tan Kian Meng dan Lai Pei-jing turut naik ke ranking ke-9 dunia daripada kedudukan ke-10 sebelum ini. Kian Meng dan Pei-jing mengumpul keseluruhan 67,070 mata. Beregu lelaki utama negara Aaron Chia dan Soh Yik kekal di ranking ke-4 dunia dengan keseluruhan 91,428 mata. Baik, ini perkembangan bola sepak Piala Malaysia. Kedah Darul Aman KDA FC akan turun pada aksi pertama peringkat 16 pasukan malam esok dengan misi balas dendam ke atas Negeri Sembilan FC. Namun, kaptennya Syazwan Zainun tidak mahu rakan sepasukannya memandang mudah pertemuan berkenaan bagi mengelak insiden itu berulang di hadapan penyokong sendiri. Dalam kempen Liga Super musim ini, Kedah masih belum berjaya menewaskan Negeri Sembilan apabila skuad yang dibimbing bekas jurulatih Aidil Syarin Sahak itu hanya seri tanpa jaringan di laman sendiri dan tewas 3-4 di gelanggang lawan. Namun, Syazwan menegaskan format kalah mati yang digunakan dalam saingan Piala Malaysia kali ini dilihat mampu dimanfaatkan pasukannya yang kini di bawah pengendali sementara Victor Andrak. Sebab kita pernah bermain sekali lawan kita tewas 4-3, jadi untuk Piala Malaysia ni memahalkan satu kelainan untuk pasukan. Dan mungkin Liga Super sebelum ni kita tengok dengan pasukan yang tak berapa menang. Jadi kita memahalkan untuk Piala Malaysia ni kita dapat semangat yang baru. Tambahnya, jurulatih Victor juga pasti memiliki rancangan tersendiri untuk memastikan kemenangan ke atas skuad Jang dalam aksi pertama sekaligus memberi kelebihan kepada mereka pada aksi kedua di gelanggang lawan nanti. Syazwan ditemui media ketika majlis pelancaran Rumah Sang Kenari 1924 di Al-Ustar yang turut dihadiri bekas Ketua Jurulatih Kedah Azrai Kor Abdullah. Rumah Sang Kenari ini dibuka buat penyokong Kedah selain berfungsi sebagai hub sukan, tempat berhimpun para penyokong serta penjualan barangan skuad hijau kuning berkenaan. Baik, bagi Terengganu FC, TFC pula laluan mereka tidak mudah apabila bakal menentang Seri Pahang FC di Stadium Darul Makmur Khamis ini. Ketua Jurulatih Muhammad Nafuzi Zain akui bimbang dengan peningkatan skuad Tok Gajah dalam 2 perlawanan terakhir Liga Super. Jelas Nafuzi kehadiran 2 pemain naturalisasi Pahang, Lee Tak dan Sergio Aguero ke dalam skuad Datuk Dollah Saleh itu juga pastinya menambah kesukaran buat anak buahnya untuk melepasi pusingan 16 terakhir. Bagaimanapun, di sebalik cabaran tersebut, Nafuzi tetap percaya TFC mampu menjinakkan skuad Tok Gajah di laman sendiri sekiranya menampilkan prestasi terbaik sekaligus mengekalkan momentum kemenangan dalam 8 aksi terakhir Liga Super berturut-turut. Mereka sebelum ini menamatkan saingan Liga Super di tangga kedua di belakang juara 9 kali JDT. Pasukan gergasi Pantai Timur itu juga kembali diperkuatkan dengan kehadiran 2 tonggak import Pape Diakite dan Petrus Shitembi yang pulih daripada kecederaan. Dalam perkembangan lain, masa depan Nafuzi Zain yang dikatakan akan menyertai pasukan Kedah musim depan masih menjadi tanda tanya. Ini selepas Ketua Pegawai Eksekutif KDA FC, Kamal Idris Ali masih enggan mengulas lanjut mengenai perkembangan terkini isu tersebut. Sebaliknya, beliau meminta semua pihak bertenang dan segalanya akan dimuktamadkan apabila tiba waktu yang sesuai. Untuk waktu ni memang kita tak boleh nak kata apa. Biarlah benda ni sampai waktu dia, kita akan bagi tahulah. Sebab kita nak hormat. Desas-desus mengenai pengendali skuad penyok itu bertiup kencang selepas jurulatih terdahulu Aidil Syarin Sahak tidak lagi bersama pasukan hijau kuning menjelang kempen Piala Malaysia bermula esok.
Bagaimanapun, Nafuzi Zin dilihat mungkin akan kekal di Bumi Terengganu selepas TFC menawarkan lanjutan setahun kontrak kepada beliau. Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat jawatan kuasa ahli lembaga pengarah yang dipengerusikan Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Terengganu, Wan Sukairi Wan Abdullah. Beliau menjelaskan keputusan itu berdasarkan pencapaian Ketua Jurulatih berkenaan setelah layak ke Piala AFC 2023 dan mara ke pusingan akhir Piala FA yang lalu. Wan Sukairi juga memaklumkan bahawa surat tawaran itu akan diserahkan secepat mungkin kepada Nafuzi dan beliau perlu memberikan jawapan balas dalam tempoh 14 hari untuk menerima tawaran atau sebaliknya. Ya, kita ada beberapa pilihan yang telah pun diberi kepada kita dalam mesyuarat dan kita memilih Nafuzi lah. Dan pilihan yang lain itu kita tolak lah. Artinya sekiranya Nafuzi tidak menerima, maka kita terpaksa melihat pilihan yang lain lah. Turut hadir ke mesyuarat yang berlangsung hampir 3 jam di kediaman Seri Iman siang tadi adalah Ketua Pegawai Eksekutif TLC Abdul Rashid Jusuf. Nafuzi, 44 tahun, memulakan karier bersama skuad penyu pada tahun 2018 sebagai penolong jurulatih kepada Irfan Bakti Abu Salim. Beliau kemudian dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim skuad penyu pada tahun 2019 selepas Irfan Bakti meletak jawatan secara mengejut susulan prestasi buruk pasukan. Khidmat beliau terus disambung sehingga 2022 dengan pencapaian cemerlang iaitu menamatkan saingan Liga Super di tangga kedua, naib juara Piala FA dan layak ke Piala AFC musim depan. Penggunaan video bantuan pengadil VAR bukan sahaja perlu diguna pakai pada perlawanan peringkat separuh akhir atau akhir, namun ia perlu diselaras dalam semua aksi Liga Utama. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Stuart Lamalinggam, menegaskan kajian mengenai penggunaannya sedang dikaji dengan kerjasama Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk mengikut arus perkembangan industri bola sepak moden. Match officials need to be trained, infrastructure needs to be ready, dan juga kepada industri fairness. Kalau tiba-tiba untuk final saja kita nak gunakan, tidak bermaksud benda itu boleh dilaksanakan sebegitu saja. Banyak perbincangan dalaman sedang berlaku selain daripada VAR mengenai kursus-kursus untuk kita memperkasakan referee dan juga mungkin beberapa cadangan lain untuk kita memastikan program atau sistem pengadilan tahun depan boleh dilaksanakan dengan lebih sempurna. Stuart mengakui faktor kewangan menjadi antara kekangan utama badan induk itu untuk menggunakan teknologi berkenaan yang menelan belanja besar mencecah jutaan ringgit. Beliau ditemui media dalam majlis kerjasama antara MFL dengan syarikat minuman Origina yang menjadi penaja baharu Piala Malaysia 2022 dan Liga Malaysia 2023 selepas menandatangani perjanjian selama setahun. Tambahnya lagi, kehadiran Origina sebagai salah satu penaja telah membuktikan industri bola sepak domestik semakin rancak selaras dengan populariti Liga Malaysia. Kejohanan profesional sulung Liga Utama Bola Keranjang MBL mampu menjadi medan pencarian pemain naturalisasi terbaik untuk diserap dalam pasukan kebangsaan. Komisioner MBL Frank Cheng Eng Hing berkata, ini susulan kebenaran penyertaan 3 pemain import untuk digunakan oleh 6 pasukan bertanding dalam MBL 2022. Menurut Frank, setiap pasukan dibenarkan untuk mengguna 1 pemain import dari seluruh dunia dan 2 dari Asia Tenggara. Tambah beliau, situasi ini akan menjadikan saingan lebih kompetitif. That actually helped us by forming a good structures and players line up for us to stay competitive in the upcoming SEA Games in Cambodia, which is very 8 months away from now. MBL 2022 akan berlangsung pada 17 November hingga 18 Disember dengan menawarkan wang hadiah keseluruhan RM400,000.
Pasukan hoki remaja negara perlu bermain sekurang-kurangnya 50 perlawanan antarabangsa sebelum menghadapi Piala Dunia Remaja JWC yang dijadual berlangsung November tahun depan. Perkara itu disuarakan Ketua Jurulatih Muhammad Amin Rahim memandangkan skuad berkenaan baru saja dibentuk selepas 2 tahun susulan COVID-19. Manakala kejohanan hoki Piala Sultan Johor pula adalah penampilan pertama mereka di pentas antarabangsa. Tegas Amin, kebanyakan pemain dalam skuad projek berkenaan tidak memiliki pengalaman dan pendedahan di saingan antarabangsa yang kompetitif seperti ini. Justru bekas pemain pertahanan negara itu mahu meningkatkan kekuatan mental anak buahnya supaya dapat menampilkan semangat dan permainan berintensiti tinggi secara konsisten. Dalam kempen Piala Sultan Johor kali ini, Malaysia telah tewas 2 perlawanan awal menentang India dan Australia. Skuad Young Tigers itu masih mempunyai 3 lagi baki perlawanan menentang Afrika Selatan malam ini, diikuti Great Britain esok dan Jepun 2 hari kemudian. Bagi kejohanan Piala Dunia Remaja 2023, Malaysia akan menjadi tuan rumah dan pasukan negara diletakkan sasaran mara sehingga ke separuh akhir. Baik, ini perkembangan sukan luar negara. Aston Villa memilih Unai Emery sebagai pengurus baru bagi menggantikan Steven Gerrard. Perkara itu diumumkan kelab berkenaan hari ini sekaligus bakal menyaksikan kemunculan kali kedua pengendali dari Sepanyol itu di England. Gerrard dipecat Khamis lalu selepas kelab kendaliannya hanya mampu mengumpul 9 mata daripada 11 perlawanan musim ini. Menurut kenyataan kelab tersebut, Emery akan memulakan tugas mulai 1 November depan selepas semua urusan berkaitan permit kerjanya selesai. Media Sepanyol melaporkan Villa telah membayar klausa pelepasan kepada kelab Sepanyol Villarreal untuk mendapatkan tanda tangan Emery namun tidak didedahkan. Emery pernah membimbing Arsenal pada 2018 tetapi hanya bertahan selama 18 bulan bersama kelab di utara London itu sebelum dipecat. Baik, dan ini perkembangan tenis. Bintang sensasi Sepanyol Carlos Alcaraz bangkit daripada kekalahan set pertama untuk menewaskan pemain Britain Jack Draper pada pusingan pembukaan kejohanan dalam Dewan Switzerland di Basel awal pagi tadi. Alcaraz yang turun selaku pilihan utama bermula hambar apabila tunduk 3-6 kepada Draper di set pertama. Namun, juara terbuka Amerika Syarikat itu mula mendapat rentak di set kedua dengan 6-2 bagi mengheret pertemuan ke set penentuan. Dalam set tersebut, Draper cuba memberi tentangan kepada Alcaraz namun terpaksa akur dengan kehebatan pemain nombor 1 dunia itu menerusi tiebreak 7-5. Selepas ini, Alcaraz, 19 tahun, dijadual menentang pemenang di antara pemain Belanda, Botic van der Venskop dan Adrien Manarino dari Perancis di pusingan kedua. Saudara, edisi Sukan 25 Oktober 2022 berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Saksikan secara langsung majlis perasmian bangunan Media City yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 26 Oktober 2022, 12.05 tengah hari. Hanya di TV1, saluran berita RTM dan rtmklik.rtm.gov.my. Bakal Perdana Menteri Britain yang baharu, Rishi Sunak, berikrar untuk mengembalikan kestabilan dan perpaduan meskipun berdepan krisis ekonomi. Juga 14 maut bot terbakar di Indonesia. Saksikan rangkuman berita luar negara. Sunak 42 tahun berketurunan India menjadi Perdana Menteri bukan kulit putih pertama di United Kingdom. Menerusi ucapan awam pertamanya, beliau mengakui negara kini berdepan cabaran ekonomi yang sangat getir. Sunak merupakan imigran dari India dan Afrika Timur, datang dari keluarga kaya, menerima hampir 200 sokongan iaitu separuh daripada undi diperlukan. Lebih menarik, kemenangannya itu ketika kaum Hindu seluruh dunia merayakan Deepawali.
Aktivis alam sekitar Argentina membantah aktiviti pembalakan bagi melindungi 20 ekor jaguar yang masih lagi tinggal di habitatnya, iaitu di hutan wilayah Gran Chaco. Mereka mengambil inisiatif menggantung spanduk dan poster pada jambatan yang menghubungkan wilayah Corrientes dan Chacopada pada ketinggian 35 meter. Spanduk berkenaan digantung selama 20 jam, iaitu simbolik kepada 20 jaguar. Inisiatif menggesa pihak berkuasa menghentikan memberi ancaman kepada jaguar untuk menjamin kelangsungan hidup haiwan berkenaan. 14 maut selepas bot terbakar berhampiran Nusa Tenggara Timur, Indonesia dalam tragedi yang berlaku semalam. Menerusi operasi mencari dan menyelamat yang bersambung hari ini, 312 orang berjaya diselamatkan berbanding 240 orang semalam. 3 bot penyelamat dikerah sebaik tragedi untuk SAR selain disertai nelayan tempatan. Bot dilaporkan berlepas dari Kupang ke Kalabahi di Pulau Alor. Media bagaimanapun tidak dapat maklumat lanjut bagaimana bot berkenaan terbakar. Di Bangladesh, penduduk Dhaka terpaksa berdepan banjir di ibu negara itu susulan taufan Sitrang yang membawa hujan lebat dan angin kencang. Akibat banjir, banyak kenderaan terkandas di jalan raya. Sekurang-kurangnya 16 maut akibat taufan yang turut menyebabkan banyak rumah terjejas serta gangguan terhadap bekalan elektrik dan telekomunikasi. Pemindahan besar-besaran penduduk sebelum taufan membadai berjaya mengelak lebih ramai mangsa maut. Karya saluran industri kreatif. Manakah yang bakal dinobatkan terbaik di kalangan yang terbaik? Saksikan Anugerah Sri Angkasa 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 29 dan 30 Oktober 2022. Saksikan secara langsung di TV2. Anugerah Sri Angkasa, Kemuncak Kecemerlangan. RTM dan Finas memeterai memorandum persefahaman bagi penganjuran Festival Filem Malaysia FFM ke-32 yang akan berlangsung pada 2 Disember depan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, MOU kerjasama strategi itu penting bukan hanya semasa festival diadakan, namun memerlukan satu pelan promosi dan penyiaran acara yang baik bagi menyumbang kepada kejayaan penganjuran. Saya tak nak festival filem itu hanya sebagai satu festival yang berlaku pada hari kemuncak. Dia harus merupakan sebahagian daripada itinerary industri di mana khebahan yang secukupnya, pemakluman yang secukupnya melalui proses-proses seperti mengadakan diskusi ataupun wacana, mengadakan forum-forum, menggalakkan perbincangan-perbincangan berkaitan dengan industri. Jadi itu semua dapat dilaksanakan oleh penyiar resmi. Selain daripada coverage untuk pemberitaan dan peristiwa-peristiwa di sekitar festival itu sendiri. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU kerjasama strategik RTM dan Finas yang diwakili Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud dan Ketua Pegawai Eksekutif Finas Dr. Muhammad Nasir Ibrahim. Tan Sri Anwar berharap melalui penyiaran yang berkesan, festival yang bakal berlangsung di Melaka itu dapat ditingkatkan kualitinya. Teknologi robotik digunakan Hospital Pusrawi Sdn Bhd sebagai kaedah terkini penyembuhan bagi rawatan penyakit sendi atau osteoartritis. Ini memandangkan statistik berkaitan penyakit tersebut tinggi, iaitu 23% dalam kalangan dewasa melebihi 55 tahun, manakala 39% melebihi 65 tahun. Pengerusinya Tan Sri Said Zainal Abidin Said Muhammad Tahir berkata, rawatan robotik akan digunakan semaksimum mungkin demi memastikan pemulihan kesihatan pesakit di tahap terbaik. Selain menyediakan rawatan sedia ada berkaitan rawatan penyakit sendi, pihaknya turut merancang melebarkan rawatan robotik ini kepada pesakit yang mengalami strok, kecederaan otak, saraf tunjang dan gangguan neurologi yang lain. Kita amat yakinlah dengan adanya kaedah ini ia akan memberi kesan kepada pesakit.
Dan ini adalah salah satu proses transformasi yang kita telah nak jalankan di Hospital Pusrawi yang kita baru dah mulakan pada awal tahun ini. Dan insyaAllah dalam masa hadapan kita akan berkolaborasi dengan syarikat-syarikat yang lain dari masa ke semasa untuk memberi orang kata rawatan yang berteknologi tinggi di Hospital Pusrawi. Beliau berkata demikian selepas majlis MOU antara Hospital Pusrawi Sendirian Berhad dengan Kigo Malaysia Sendirian Berhad di Ibu Negara. Kigo Malaysia merupakan pusat latihan robotik ASEAN pertama di negara ini, membantu pesakit meningkatkan hasil klinikal pelan rawatan dan membantu pesakit bergerak. Bertemakan Senyuman dan Harapan, Institut Kanser Negara IKN memperkenal Galeri Inspirasi Seni bertempat di Aras 4. Ia memaparkan karya seni inspirasi daripada pesakit kanser yang mencerminkan kekuatan dan semangat mereka melawan penyakit. Menurut pengarah IKN, Dr. Muhammad Anis Harun, rawatan kepada pesakit kanser bukan hanya tertumpu kepada ubatan semata-mata, tetapi juga melalui terapi menggunakan seni mewarna pada lukisan yang disediakan pihaknya. Jadi kita berharaplah ia akan jadi satu lokasi yang menjadi tempat singgah para pesakit kita dan juga klien-klien kita lah. Caranya mudah saja. Kita bagi satu template lakaran dan kita sediakan beberapa color dan mereka hanya perlu melukis mengikut template tersebut saja. So seperti kata salah seorang daripada pesakit kami yang mula-mula membuat dia kata mula-mula dia baru merasakan agak amat suka, tetapi satu hari dia konsentrate dan akhirnya berjaya menjadikan lukisan itu dan nak lagi. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran Galeri Inspirasi Seni IKN Senyuman dan Harapan di Putrajaya. Galeri seni itu dilancarkan Pengerusi Yayasan Budi Penyayang Malaysia, Nori Abdullah. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan, Datuk Harjit Singh. Baik, kalau manusia merajuk akibat cemburu itu dah biasa, betul Mac? Itu biasa, tetapi ada juga kisah haiwan yang merajuk. Kalau nak tahu, saksikan dalam hashtag malam ini. Monyet pun pandai merajuk. Baru-baru ini tular sebuah video seekor monyet merajuk kerana tuannya lebih manjakan kucing. Menerusi rakaman tersebut, pemilik haiwan berkenaan sengaja mengusik monyet tersebut dengan bermanja-manja bersama kucingnya. Rata-rata netizen terhibur melihat aksi comel monyet yang merajuk itu. Ketika zaman sekolah rendah dulu, pasti pernah melalui situasi dimarah ibu bapa ketika menyiapkan kerja sekolah terutamanya. Namun, terbalik pula kisah seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun di China ini. Kecewa dan tertekan, si abang menangis gara-gara mengajar adik perempuannya subjek matematik. Dia berasa gagal kerana adiknya enggan mendengar kata dan tidak mahu mengikut arahan. Sekumpulan pelajar sekolah di Pahang berjaya menghasilkan rekaan pengering kasut elektrik mendapat perhatian ramai. Video tular meraih lebih 1.5 juta tontonan di TikTok. Netizen teruja dengan ciptaan kumpulan pelajar berkenaan yang hanya memakan kos tidak sampai RM50 menggunakan pengering rambut terpakai. Saudara, berita perdana edisi 25 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.